Kalau tak belajar, dosa. Dia seorang bapa pula. Suami dah jadi bapa, tak sempat nak mengajak isteri, dah jadi bapa lah. Tak sempat. Pasal jazman nak kahwin dulu, dia kahwin-kahwin, kan dah jadi bapa lah. Walaupun dah jadi bapa, adakah tanggungjawab ini dah terlepas? Belum terlepas. Jika anda seorang bapa, wajib bagi anda mendidik anak-anak perempuan anda mengenai masalah ini. Wajib, bukan sunat. Berapa ramai bapa yang telah bergelar sebagai seorang bapa telah mendidik anak perempuan dia mengenai masalah haid? Berapa ramai yang kau lupa? Saya rasa wallahualam mungkin 10% kot. Lain tak ada lah. Kalau bapa dia ajak didik anak dia supaya kau belajar sampai belajar sungguh-sungguh, dapat distinction, dapat keluarga ni, adalah. Tapi nak menyelesaikan masalah anak dia mengenai haid, tak ada. Kalaulah seorang bapa dia faham betapa wajib atas dia mendidik anak-anak dia dalam perkara ini, mesti dia akan belajar dulu. Pasal apa dia nak ajar anak dia? Lebih baik keluarga yang ajar sendiri. Supaya apa? Dalam masalah ini dapat selesaikan. Mak pun mengerti, bapa pun mengerti. Tapi bapa pun kata, dulu masa kahwin, masa muda-muda tak belajar, sekarang pun dah tua lah, macam nak belajar kan? Tapi paling kurang kalau dia tak mampu nak ajar anak-anak perempuan, dia tak mampu nak mendidik, hantarlah mereka belajar. Cari tempat nak belajar. Paling kurang supaya dapat lepas daripada masalah ni. Pasal kalau dia anak perempuan, haid ni istihadah tak dapat dipisahkan. Ini simpul wanita, tak dapat dipisahkan. Maka dia kena belajar, kena hantarlah mereka belajar mengenai Allah. Kena cari. Jangan kira macam mana kita tuition bahasa Inggeris, sains dan sebagainya. Begitu juga kita mencari ustazah mana yang boleh tuition anak kita supaya mereka dapat memahami masalah ini. Allah. Kalau tidak, bapa sentiasa dalam keadaan berdosa juga. Jika anda seorang guru, wajib bagi anda memberi bimbingan supaya murid-murid perempuan anda dapat mempelajarinya. Dia dah jadi guru, jadi cikgu, dah jadi lecturer, dia anak murid perempuan banyak, kadang-kadang guru sukan, mengajar sukan pemain. Tapi bab ni dia juga kena bimbingan, beritahu pada pelajar-pelajar wanita dia, anak-anak murid perempuan dia, beritahu, saya ni cikgu, nak ajar benda lain, ertilah masalah ni saya tak pandai. Paling kurang kamu semua dah dewasa, tambah sekolah menengah semua banyak dah dewasa lah, tambah masuk Q semua dah dewasa lah. Jadi paling kurang kamu belajar lah. Kenapa? Perkara ni tak dapat hilang. Wajib aini, wajib kena belajar. Mana guru juga memainkan peranan yang penting. Maknanya dia mendorong, dia bagi semangat, kata-kata semangat kepada anak perempuan dia. Kamu kena belajar supaya paling kurang kamu tahu masalah ni. Bukan hanya kamu dengar pada orang, kamu bukan hanya dengar daripada daripada teori-teori, tapi kamu belajar ni sampai kamu faham ni perkara yang sebenarnya. Wajib bagi anda memberi bimbingan supaya murid-murid perempuan anda dapat mempelajari. Tapi berapa ramai guru yang sifat dia? Agak-agak dalam sini ada banyak macam tu tak? Kalau ada kiamat lah. Jadi kita nak lahirkan guru juga main peranan. Seluruh Kuala Lumpur, seluruh Malaysia, seluruh dunia, dia memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Bukan sekadar mendidik anak murid sehingga mereka berjaya, bahkan mereka juga mendidik, memberi kata-kata semangat supaya anak-anak murid perempuan mereka datang mempelajarinya. Walau siapapun diri anda, walau siapapun diri anda, wajib kena belajar. Satu orang tanya, Ustaz, betul lah tadi Ustaz kata perempuan, ibu, kakak, anak perempuan, ataupun suami, bapa tu, tapi saya ni pondan.
Kena belajar lah. Saya tanya dia, kamu ada mak? Kamu ada kakak? Kamu ada adik perempuan? Ada? Wajib kamu kena belajar. Kalau kamu tak ada siapa, mungkin lah. Tapi kalau kamu ada keluarga, wajib juga kamu kena bantu, penteraskan. Kamu kena ada tanggungjawab juga. Kamu kena belajar juga. Kalau kamu tak mampu nak belajar, kamu hantarlah adik perempuan kamu belajar. Hantarlah kawan-kawan kamu, keluarga kamu belajar. Makna semua bertanggungjawab. Walau siapa pun diri anda bertanggungjawab dalam menangani masalah ini. Allah. Walaupun masalah ini berlaku di kalangan kaum perempuan sahaja, tetapi kaum lelaki juga terlibat dan mempunyai hubungan dengan masalah ini. Maha adil Allah SWT yang telah menetapkan bahawa walaupun kaum wanita yang wajib belajar, tetapi lelaki juga dipertanggungjawabkan. Maknanya dipersalahkan juga kalau tidak mengambil berat mengenai perkara ini. Selama ni saya pun dulu masa tak buat kitab ni pun tak faham. Tapi bila dah buat tahu, maknanya bertanggungjawab mana? Akan dipersalahkan kalau dia tak ambil tanggungjawab. Allah dipersalahkan kalau tidak mengambil berat mengenai perkara. Jadi inilah kita nak lahirkan semua orang. Bukan tak wanita saja yang wajib dia kena belajar mengenai diri dia, bahkan juga lelaki juga. Sebab tu kita mau lelaki juga datang belajar. Kalau tidak, tak perlulah belajar tafsir saja, belajar hadis saja, kan? Jadi baguslah, syabas tahniah pada antum semua ni yang mau belajar. Walaupun bergelar lelaki, bergelar suami, yang sungguh-sungguh nak lepaskan tanggungjawab supaya tak dipersalahkan. Allah Akbar. Begitu juga bagi antun, Masya Allah, yang mau belajar, baguslah. Kenapa? Dah faham, dah kenal di mana perkara ini tak dapat, tidak, mesti dia kena belajar. Sebab apa? Untuk menangani masalah ini bukan cara pakai mimpi. Ayat punya pakai mimpi nak selesai. Dah, bukan pakai apa ikutan dulu-dulu Itu salah juga. Walaupun betul ini ikutan, itu mungkin salah juga. Sebab apa? Tanpa ilmu pengetahuan, hanya ikut-ikut saja pun dia salah. Allah, malaikat tempat tu tak ada orang nak ngajar. Jadi itu mungkinlah Tapi kalau dah ada, kita carilah. Banyak lagi seluruh dunia ni, seluruh Malaysia ni, banyak orang yang boleh selesaikan masalah ni. Allah. Jadi maha adil dia kalau tidak perempuan saya kena bersalahkan. Sebab apa kau tak belajar? Perempuan kita pun nampak. Nak tanya aku apa? Kau lah belajar. Sekarang dia nampak lelaki juga. Bau belek. Jadi yang ada isteri, ada suami tu, balik kau beritahu pada suami, abang, baru saya tahu abang pun wajib nak belajar tak? Bagi tahu kat suami kita. Allah Allah. Baru dia kata suami, siapa cakap? Abang tak main tu, abang tak tahu. Kita kena sampaikan, bagi tahu pada suami kita. Kerana wajib belajar. Mana kita bagi tahu lah. Tak kira lah sebagai suami ke, bapa ke, guru ke. Allah. Pada zaman yang serba canggih ini, ramai orang terlupa untuk mempelajarinya. Kadang-kadang dah tak ada dah. Orang nak belajar perkara ni, lupa dah. Duk mengaji benda lain banyak. Sekarang saya buat nak belajar usuluddin. Siang malam nak belajar usuluddin, belajar tafsir. Alhamdulillah, bagus. Tapi perkara ni lupa nak belajar. Pasal dia kata orang lelaki pun, dia kata apa? Ni perempuan. Yang perempuan kata, aku sibuk kerja pergi pagi, balik petang. Mana sempat, balik dah sempat dah letih, nak masak lagi. Nak tengok anak lagi, nak layan suami lagi. Pada zaman yang serba canggih ini, ramai orang terlupa untuk mempelajarinya. Dalam minda perempuan masa kini, apabila masalah ini datang, mereka hanya mengagak-agak bahawa darah yang keluar itu ialah air. Dia pakai agak saja. Mana boleh pakai agak-agak Ni bukan pakai agak-agak Dia tak boleh pakai agak-agak Allah. Bahawa darah yang keluar itu ialah air. Dan apabila tempohnya terlebih sedikit, nanti kita akan kupaskan tempoh paling kurang haid berapa hari, tempoh sebanyak-banyak haid berapa hari. Ini hanya bawa kita punya mukadimah dulu, supaya apa? Kita tengok kepentingan untuk mempelajarinya. Allah. Dan apabila tempohnya terlebih sedikit, maka ianya dikatakan istihadah.
Maka di minda perempuan kata lebih sikit, ni insya-Allah. Selalunya biasa dia datang dah hari 7 hari. Dia datang dah hari 7 hari, wanita. Tiba-tiba bulan ni darah datang 10 hari. Warna merah 3 hari, 7 hari wanita. Dia kata 3 hari insya-Allah. Itu tak betul. Jadi semua perkara perlu. Maknanya selagi tak lebih 15 hari, kau datang berubah 10 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari sampai hari ke-15. Kalau datang berubah, itu semua adalah darah haid. InsyaAllah nanti kita akan pelajari satu persatu insyaAllah. Padahal perkara tersebut kadang-kadang adalah sebaliknya. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak berusaha atau tidak berkesempatan untuk mendalaminya. Yakni, saya terlalu sibuk. Mana ada sempat, no time lah. No time kan. Nak cari duit, nak buat selling tu ada, tapi nak belajar, tak ada masa. Betul tak? Dalam minda kan. Macam ni lah kan. Begitu juga dengan kaum lelaki. Kaum lelaki, mereka berfikiran bahawa haid adalah masalah perempuan saja. Adalah masalah perempuan saja. Mana dia tak ada kesedaran, dia kata ni perempuan yang masalah, jangan kacau aku. Dan hanya perempuan yang patut mengetahuinya. Mereka juga tidak memberi galakan kepada kaum perempuan untuk mempelajarinya. Dah dia minda dia jumut kan. Dia kata ni perempuan yang masalah, perempuan saja belajar kan. Dan dia tak bagi galakan kepada kaum perempuan untuk mempelajarinya dan beranggapan bahawa masalah ini adalah perkara remeh yang tidak perlu dipelajari. Kadang-kadang dapat isteri, tak payahlah, susah nanti. Nak pergi belajar, nanti orang tahu hal kita ni. Dia takut. Yang jangan pergi belajar. Apaan? Nanti semua orang tahu hal kita. Mana orang nak buka selak apa takut. Tak mau bagi kan. Allah, sebab apa dia tidak ada kesedaran? Dia kata perkara remeh tak ada apa yang penting tu Allah. Seperkara lagi yang perlu diambil perhatian ialah masalah hari ini kurang mengetahui mengenai masalah haid kerana golongan perempuan berasa malu nak belajar. Dan ada juga kita tengok tadi lelaki ni perempuan memang dia nak belajar tapi dia malu pula. Nak belajar macam mana nanti tambah-tambah sekarang ustazah pun susah nak jumpa. Nak pergi belajar dengan ustaz pula. Allah. Nak tanya pula tu. Macam mana ni? Dia rasa malu. Allah. Atau bertanya mengenai masalah ini lantaran merasakan bahawa haid adalah masalah dalaman wanita. Hal-hal sulit. Susah. Memang susah. Ada perkara yang kita nak tegakkan pun sangat susah. Allah. Pasal ini bukan perkara lawak. Apakah betul? Dia susah. Malu ni. Ini memang fenomena manusia. Allah Akbar. Bukan senang. Ustaz, saya ni ada masalah macam ni. Oh, lagi susah ni. Mak saya ada masalah suami saya begini. Oh, susah. Tapi kalau tak tanya, tak selesai masalah juga. Dan ada juga segelintir masyarakat yang apabila disebut mengenai perkara ini, mereka akan menganggap bahawa ia adalah suatu perkara yang cohlak. Ada yang otak. Otak orang kata otak dia rasa nampak lucah Dia kata apa? Kau boleh belajar apa? Kita itu buat lucah tu. Cerita hal wanita. Allah Akbar. Jadi ustaz banyak tu jadi lucah saya pun tak pandai ajar Dan tidak senonoh, seolah-olah tidak sesuai untuk diperbincangkan. Seolah-olah tak sesuai untuk diperbincangkan. Tambah-tambah muda-muda ni, remaja pula. Allah, nak cerita macam mana ni? Allah. Tapi yang kita belajar sains kan, orang belajar doktor, semua tengok kaji badan semua dia ajar. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Apa nama. Saya masa ambil MCA, bahagian sains, bahagian ni lah. Nak periksa, dia tanya habis ni, badan-badan semua Jadi kelas ni saya Cina. Dia kata, periksa apa kena skor. Saya kurang dia. Sebab dia tahu kita English media ni.
Saya kata, ni pada semua, kamu kena hafal nama-nama. Sampai kemaluan kamu kena hafal nama semua. Ini pasti naiknya. Tapi betul, dalam pemeriksaan dia keluar dia tu. Itu pun tak rasa malu pun. Yang buat soalan tu pun tak rasa malu pun. Dia tunjuk gambar rajah lagi. Benda kemaluan tu. Allah Akbar. Orang tak kena lucah pun. Orang tak kata lucah. Tapi sekarang kalau baca bab ni, satu perkara yang lucah, tak senonoh, seolah-olah tidak sesuai untuk diperbincangkan. Tambahan pula pihak suami juga berasa malu. Malu sangat dia. Tengok contoh kaki nombor 1 tu. Yang ni mereka yang berfikiran jumud, mestilah membuka minda mereka luas-luas. Luas-luas. Kena buka minda. Jangan rasa malu. Siapa yang malu tak menyuruh isterinya belajar atau bertanya mengenai masalah haid, kerana khawatir bahawa masyarakat akan mengetahui masalah dalamannya. Takut. Dia pasal apa? Dia tak mau buka dia punya minda dia. Dia orang buat apa? Tak boleh, nanti orang tahu. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wa qalat Aisyah dalam nota kaki itu, ni'man nisa nisa'ul ansar lam ya'na'unna al-haya'u ay yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Perasaan malu tidak menghalang atau membataskan mereka untuk mendalami ilmu agama. Aisyah radhiyallahu anha beritahu, wanita yang paling bagus ialah wanita kaum Ansar. Mekah, Madinah. Yang berhijrah tu wanita Ansar. Wanita Ansar ni wanita yang paling bagus. Sebab apa? Sebab apa? Dan dibandingkan dengan wanita lain, wanita kaum Ansar ni mereka punya sifat malu. Sifat malu. Cukup dahsyat. Terlalu malu. Sebab tu kalau kita pergi Mekah dengan Madinah, kita beza, kita tengok orang dia. Jadi kaum Ansar ni wanita yang cukup malu. Tapi walaupun mereka malu, tapi tak menghalang mereka untuk mereka pergi belajar, untuk melepaskan daripada kejahilan. Ada perkara yang mereka malu, tetapi untuk lepaskan daripada kejahilan mereka sanggup. Nanti kita akan tengok macam mana kisah Ummu Salamah, cerita mengenai Ummu Sulaim. Allah Akbar. Kerana malu ni, malu kena tempat lah. Malu nak buat maksiat tu bagus. Malu nak tengok apa benda yang haram tu baik. Tapi malu nak belajar agama, malu nak lepaskan pada kejahilan, ini bukan tempat dia. Ini nama zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya, itu nama zalim. Makna malu tu suruh letak pada tempat dia, tapi dia malu nak pegang. Aku malu lah. Tambah-tambah cerita bab ni aku malu lah. Malu tak kena tempat. Sebab tu Imam Mujahid berkata, la yata'alamu ilma mustahin wala mustakbir. Orang yang permalu dan sombong tidak akan dapat belajar ilmu. Malu memang tak dapat belajar. Habis kalau kata malu, saya malu sampai bila pun tak boleh. Orang nak buat jahat tu betul malu. Malu nak buat jahat, malu nak buat ni. Tapi nak buat perkara yang betul, yang hak, jangan malu. Nak belajar, jangan malu. Allah. Tambahan pula pihak suami juga berasa malu hendak menyuruh isterinya belajar atau bertanya mengenai masalah haid, kerana khawatir bahawa masyarakat akan mengetahui masalah dalamannya. Sepatutnya mereka tidak perlu berasa malu dalam masalah ini kerana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha ada memberitakan, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqqi fahal al-mar'ati min ghuslin idha ihtamalat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'at al-ma' wa qatta Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah aw tahtalimu al-mar'atu qala na'am taribat yaminuki fabima yushbihuha waladuha. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha,
Ini isteri Nabi. Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Dia cerita apa? Beliau berkata Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni satu wanita jelitawan. Bukan sebarang orang. Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang kita baca dalam ayat itu Sabah tu. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah SWT tidak malu." Maksud tidak malu sini, Allah SWT tidak meninggalkan daripada menerangkan perkara yang hak. Walaupun nampak macam lucah, tapi Allah SWT terangkan. Mana Allah sendiri tak tinggalkan sikit pun. Kalau kita mengaji ilmu agama, kita akan jumpa sampai detail. Sampai kejadian anak pun Allah SWT cerita. Jadi Ummu Sulaim ni, dia datang jumpa Nabi. Dia nak buat apa? Dia nak tanya satu soalan yang sangat penting. Tapi dia bagi tahu dulu, dia berlapik dulu. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, Allah SWT tak malu, maknanya tak meninggalkan daripada menerangkan perkara yang hak, benar." Jadi dia datang jumpa siapa? Pasal apa dia datang jumpa Nabi? Bukan senang jumpa Nabi, takut, malu. Dia kata Allah tak pernah menyembunyikan, Allah akan terangkan. Lalu dia tanya apa? Adakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Dia nak tanya ni, adakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Perempuan ni kalau dia malu, pasti dia tak ditanya kat Nabi. Nak tanya kat orang lain, nak tanya pada Nabi ni. Allah Akbar. Nabi SAW bersabda, ya. Nabi kata apa? Adakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Maksud dia bermimpi, mimpi berjima, mimpi keluar air mani. Nabi SAW bersabda, ya, apabila dia melihat kesan air mani pada dirinya. Bila wanita ni tanya, Ummu Sulaim tanya kat Nabi, Ummu Salamah dekat situ. Bila Nabi jawab, kau tengok air mani ada dekat kau, dekat kain kau, bila kau lihat tu, mana kena mandi dah. Macam lelaki bangun-bangun tengok, kain keras ketang, maka dengan cara dia faham, malam ni kain ni dah, kain asalkan elok tapi dia ketang, maka wajib dia mandi. Jadi Ummu Salamah dekat tu, ini isteri Nabi. Bila dia tengok Ummu Sulaim tanya tu, dia pun malunya, apalah perempuan ni. Soalan dia, Ummu Salamah, malu apalah Ummu Sulaim tanya ni, cerita pelik-pelik ni. Dia jadi malu. Bukan Ummu Sulaim, dia malu. Nak cerita apa malu ni. Allah Akbar. Sampai tutup muka. Pasal apa? Kau tanya kat Nabi ni, dia lelaki tanya ni. Allah Akbar. Kalau lah dia tak tanya, kita pun tak tahu masalah. Allah Akbar. Beliau bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah wanita juga berikhtilam, bermimpi keluar air mani? Lagi, dia tu malu apa tanya lagi ni? Kalau boleh ditunjuk, kalau orang boleh buat lakonan, dia malu-malu kan? Allah Akbar. Tengok nota kaki nombor 2 kan? Mimpi keluar air mani ataupun mimpi berjemaah. Baginda SAW bersabda, ya, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepadamu. Nabi mula-mula dia tak jawab dulu. Nabi doakan kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kerana dia seorang wanita, jeritawan lah. Kalau jumpa lelaki susah fitnah, tapi dia sanggup datang dalam keadaan malu, dia tanya masalah ni. Dengan sebab dia punya pertanyaan, dengan sebab dia punya pertanyaan lah, kita sampai kiamat tahu masalah ni. Kalau dia tak tanya, kita pun tak tahu masalah ni. Sebab dia beranikan diri. Nabi doakan itu, ya, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepadamu. Tengok saya tulis kat nota kaki. Yang ini baginda selasa mendoakan kepada Hadrat Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kerana meskipun dia berada dalam keadaan malu, dia masih bertanya tentang masalah ini. Kerana disebabkan oleh pertanyaannya lah kita dapat memahami masalah tersebut sehingga ke hari kiamat. Sepatutnya ucapan jazakumullah khairan
katsira diucapkan kepada Ummu Sulaim. Patutnya kita terima kasih pada Ummu Sulaim. Kalau kau tak tanya, kami pun tak tahu. Kerana dengan sebab pertanyaannya kita dapat belajar mengenai masalah ini. Allah. Sebab Ummu Sulaim dia buang sifat malu dia. Pasal dia tahu malu tak kena tempat patutnya. Ini malu tak boleh malu. Kalau dia tak tanya, maka dalam kejahilan. Dan baru lepas tu Nabi dah doa untuk dia, Nabi kata apa? Nabi kata apa? Dari manakah datangnya penyerupaan atau persamaan anak dengan ibunya? Dari manakah datangnya penyerupaan persamaan anak dengan ibunya? Allah. Nabi kata, kalaulah perempuan tidak ada air mani, macam mana anak tu ikut ibu? Tengok nota kaki perempuan. Kadang-kadang seorang anak itu menyerupai bapaknya, kadang-kadang dia menyerupai ibunya. Jika wanita tidak mempunyai air mani, nescaya tidak akan wujud penyerupaan. Ini menunjukkan bahawa wanita juga mengalami keluar air mani. Jika air mani ibu lebih kuat, nescaya penyerupaan anak akan cenderung kepada ibu ataupun sebaliknya. Makna dia, lelaki ada air mani, wanita juga ada air mani. Jadi sebab tu bila percampuran suami isteri, maka dari situ hasil dapat anak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, sebiji macam pak dia, hidung kepek, sebiji muka macam mak dia, hidung mancung, sebiji, bukan muka pak, bukan mak. Tengok-tengok, muka makcik dia. Mana keturunan tu, benih bapa dia sendiri ataupun sendiri belah makcik dia tu. Kadang-kadang kita cari, ini warna lain, tapi rupanya tengok-tengok, macam Cina, perempuan tengok-tengok, puan. Nenek dia. Nampak? Allah. Macam kita tengok lah, macam orang kecil manis Kadang-kadang kata, saya tak ada apa-apa macam mana kecil manis. Cek turunan. Tengok lain, pak dia kecil manis, datuk dia kecil manis. Sebab tu doktor kata, pasti kamu akan kena kecil manis. Dah tahu lah. Macam tu lah. Tengok, kalau lah Ummu Sulaim tak bertanya, dia pun malu, kita pun tak tahu. Jadi terima kasih kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang sanggup dalam keadaan malu tanya masalah yang rumit nak tanya dekat lelaki juga. Dan dia pergi tanya pada orang yang tahu. Kalau pergi tanya pada lelaki yang tak tahu, dia gelak sebab tu nak tanya masalah pada orang yang tahu. Tak tanya, kalau jika tanya pada orang tak tahu, masalah juga. Dia jadi bahan lawak pula Allah Akbar. Dari manakah datangnya penyerupaan persamaan anak dengan ibunya? Wa qalat Aisyah ni'man nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fid din. Yang tadi yang notakan sama ni. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, perasaan malu tidak menghalang atau membataskan mereka untuk mendalami ilmu agama. Ini tak menghalang mereka pun. Kalau malu ni menghalang kita daripada nak tahu pada kebenaran, nak tanya, ini merugikan kita. Kita yang menzalimi diri sendiri. Allah Akbar. Kita yang menzalimi diri sendiri. Allah Akbar. Wa qala Mujahid la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbir atau wala mustakbir riwayat. Orang yang bermalu dan sombong tidak akan dapat belajar ilmu. Maka jika fenomena ini berterusan, semua pihak akan menanggung dosa. Wallahu a'lam. Maka semua orang akan berdosa kalau semua tak ambil tanggungjawab. Wanita pun dia tak mahu ambil tanggungjawab untuk belajar, malu. Yang mak pun begitu juga, yang laki pun jadi juga, suami pun juga, semua pekat malu. Lama-lama jadilah kejahilan. Jadilah kejahilan. Maka semua akan langgar macam-macam lah. Buat ibadat tetapi dalam keadaan tak suci. Buat ibadat dalam keadaan tak betul. Jadi semua perkara ini berkaitan dengan apa kita punya harian. Ibadat kita, muamalat kita, semua dia ada sangkut. Dia ada sangkut. Sampailah last kali buat haji, buat umrah. Jadi perkara ni kita kena berteraskan perkara ni. Sebab itulah kita semua kena datang belajar. Lepas tu kita mestikan kawan-kawan kita juga belajar. Bagusnya setiap wanita bila mereka belajar, mereka yang sepatutnya pada tempat yang hak untuk sampaikan perkara ini. Allahu Akbar. Jadi kita tengok itulah pasal apa? Kita tengok perkara malu-malu ni kena tolaklah untuk belajar ni. Kalau tidak saya pun malu juga. Tapi oleh kerana kena sampaikan juga supaya apa? Supaya wanita-wanita ambil tanggungjawab, mereka
ambil tanggungjawab untuk buat sungguh-sungguh belajar dan mereka dapat menyampaikannya. Maka jika fenomena ini berterusan, semua pihak akan menanggung dosa. Wallahu a'lam. Justru itu kita semua bertanggungjawab dalam menangani masalah ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung balik di mana soal sampai 5 minit lagi. Jadi kita berhenti kat sini dan insya-Allah kita sambung balik pukul berapa? 8. Kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung balik. Ikut tentatif lah. Syukran jazilan kepada Ustaz atas pengisian sebentar tadi.